Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Hari perlawanan penentuan. Pentas yang cukup eksklusif untuk 22 orang pemain menyerahkan jiwa dan raganya di dalam perhitungan final impian Piala FA Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Johor Darul Takzim. Jadi ke manakah hala tuju dan destinasi piala ini akan dibawa pulang selepas perlawanan ini? Piala FA pada malam ini secara eksklusifnya dibawa dari Darul Aman selaku juara ataupun penyandang juara pada edisi 2019 untuk menyerahkan kepada anak Rimau, warisan pelaku anak Rimau yang terdiri daripada Idan Aidan, Kecik Kimi, Joel, Adha, Kausal dan Daniel. Simbolik sebelum bermulanya perlawanan yang dinanti-nantikan ini. Nasruddin Ahmad berasal dari Johor dan Zulkifli Ibrahim dari Terengganu merupakan dua wira dari pos Malaysia menyerahkan kepada anak-anak Rimau. Idan Aidan selaku pembawa trofi bersama Kecik Kimi ataupun Ahmad Daniel sambil diiringi oleh rakan-rakan mereka Joel, Adha, Kausal dan Daniel merupakan anak-anak Rimau barisan pelakon untuk diserahkan kepada Aidil Syahrin, jurulatih pasukan Kedah Darul Aman. Untuk yang berada di stadium, mereka sudah menyaksikan preview mengenai filem anak Rimau ini, dan ini penyerahan kepada jurulatih Kedah Darul Aman Aidil Syahrin dari anak Rimau, dan seterusnya akan meletakkan piala ini ke tempat yang sepatutnya sebelum dibawa pulang oleh sama ada Terengganu ataupun Johor Darul Takzim. Jadi sembilan penyerahan yang sudah pun selesai. Leandro Velasquez umpanan ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Bahaya kedudukan ini dari Arif Aiman. Kena tiang. Peluang yang cukup baik untuk Johor Darul Takzim. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu lolongan yang begitu baik dilakukan oleh Leandro, dan kita boleh lihat bagaimana Arif Aiman memilih untuk melakukan rembatan terus ke arah pintu gol. Muncul ada tiang gol yang menyelamatkan untuk pasukan Terengganu. Arif Aiman untuk Forestieri. Baik gerakan dari Forestieri. Ya! Sedikit kesilapan yang menggagalkan mereka untuk mendapatkan jaringan dari Fernando Forestieri. Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu larian yang begitu baik dilakukan oleh Fernando Forestieri. Beliau cuba melepasi Syarul Nizam seperti tadi, tapi kalau kita saksikan di sini, beliau melihat kedudukan backset, tetapi mungkin hantaran itu saja yang kurang cermat. Ada dua pemain yang cuba menyerang bola itu. Dan kini Terengganu, Faiz Nasir ada tarikan. Advantage diberikan Cecek Kipre. Peluang untuk Terengganu mendapatkan jaringan pertama. Diselamatkan oleh Farizal Malias. Peluang pertama yang cukup berharga untuk Terengganu. Ya, di sini kita lihat bagaimana counter attack yang dilakukan oleh pasukan Terengganu, dan saya rasa ini suatu yang orang kata boleh menjadikan gol untuk pasukan Terengganu, dan mungkin Kipre JJ mempunyai peluang kemasan untuk menewaskan Farizal Malias, tapi kredit perlu diberikan kepada Farizal Malias kerana beliau terus keluar untuk cuba menyelamatkan bola. Pantas mereka kehilangan penguasaan. Arif Aiman cukup berbahaya di sebelah kanan, namun tolakan yang sedikit mengecewakan. Kembali pada Johor Darul Takzim, Leandro Velasquez. Itu yang menjadi senjata utama untuk Johor Darul Takzim.
Dan saya rasa ini adalah percubaan yang begitu baik. Walaupun kita melihat Leandro. Oh, tolakan yang baik untuk Velasquez. Umpanan mencari Arif Aiman di sebelah kanan. Peluang untuk Jordan Tazim dari Arif Aiman. Di mana anda ketika anda berusia 20 tahun? Kerana Arif Aiman menggegar di Stadium Nasional Bukit Jalil. Arif Aiman Hanafi, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Peluang demi peluang untuknya, dan beliau menjelmakan setiap perlawanan dengan aksi yang cukup berkualiti. Ya, satu jaringan yang begitu baik, tetapi kredit diberikan kepada Fernando Ballesteros. Beliau cepat melakukan balingan dan selepas itu barulah Leandro melakukan hantaran kepada Arif Aiman, dan kita boleh menyaksikan ketenangan yang ada pada Arif Aiman. Beliau melakukan tipu helah yang begitu baik dan melakukan rembatan menerusi kaki kiri beliau, kerana kita tahu beliau mempunyai keupayaan menerusi kaki kiri maupun kaki kanan. Kelekaan, sedikit sahaja kelekaan terus memberikan ruang untuk Jordan Tazim mendapatkan jaringan pertama, dan Arif Aiman ledakan kaki kirinya menggembirakan ribuan penyokong yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Namun Leandro Velasquez santu antara baik. Hampir saja mendapatkan jaringan berganda. Kali ini dari Shane Lowry. Ya, satu hantaran yang berkualiti dilakukan oleh Leandro, tetapi kita lihat bagaimana kredit diberikan kepada Zaroli. Beliau datang dari belakang, cuba berlari ke bahagian near post. Itu perlu dilakukan dengan lebih kerap. Mereka tidak boleh membenarkan. Dari Bergson. Wow. Terus saja memberikan sesuatu. Rempatan kaki kiri untuk menguji Rahadiah Azli di separuh masa kedua ini. Said. Ya, ini yang saya mahu mengatakan. Mereka tidak boleh membenarkan perkara seperti ini berlaku. Satu shot yang baik, tetapi nampak seperti bola akan keluar. Leandro untuk Fernando Forestieri. Umpanan mencari Bergson. Peluang untuk Bergson. 1 lawan 1. Penalti untuk Jordan Tazim. Satu lagi kesilapan memakan diri untuk Terengganu. Lihat sekali lagi bagaimana larian yang cukup bijak dari Bergson da Silva memerangkap Syarul Nizam dan Papi Diakite dengan larian ke dalam itu, Rudy. Ya, memang betul. Kita lihat bagaimana satu larian yang cukup bijak dilakukan oleh Bergson seperti tadi. Satu kawalan bola walaupun bola itu jauh pada kaki beliau. Dan selepas itu kita lihat, mungkin saya rasa beliau melihat dengan kehadiran Rahadiah Azli untuk menutup gawang beliau. Ataupun Rahadiah Azli. Bergson da Silva dengan sepakan penalti masuk. Beliau tenang, beliau kompos, dan beliau teknikal. Dan beliau adalah Bergson da Silva. Jaringan kedua untuk Jordan Tazim melalui sepakan penalti ini, Rudy. Ya, satu jaringan yang sempurna dilakukan oleh Bergson. Beliau meletakkan bola di sebelah kanan pintu gol pasukan Terengganu, dan kita melihat bagaimana ketenangan dan juga pace bola yang begitu laju untuk menewaskan Rahadiah Azli untuk jaringan kedua pasukan JDT. Gol ketiga untuk Bergson da Silva dalam saingan Piala FA ini. Cuk Izzah berikan tekanan di situ oleh Nick Sharif. Peluang untuk Cece Kipre. Cece Kipre melepaskan rembatan. Ada biasan Shane Lowry. Advantage yang diberikan sebenarnya oleh Nazmi Nasaruddin sebentar tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana mungkin
lewat hantaran yang dilakukan oleh Nasir Isa sebentar tadi, dan kita boleh pastikan bagaimana pemain Terengganu cuba merampas bola itu, dan selepas itulah Kipre CC mempunyai peluang untuk melakukan rebatan. Faisal. Panan berjaya mendapatkan Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Masih lagi Cece. Satu rembatan. Masuk. Cece Kipre. Tugas seorang kapten dilunaskan dengan cukup baik. Jaringan pertama, jaringan yang dicari oleh Terengganu akhirnya muncul setelah berlaku sedikit pergelutan, dan akhirnya rembatan kaki kirinya berjaya untuk mencari jaringan buat Terengganu pada malam ini. Ya, di sini kita satu antara yang betul baik dilakukan oleh Faisal Halim melihat larian dilakukan oleh Kipre CC, dan selepas itu ada 3 pemain yang cuba untuk mengawal Kipre CC, dan mungkin pada saya 1 lawan 1 mungkin kawalan yang kurang kemas. Dan selepas ini bila melihat mungkin Sharif di sebelah belakang, dan ketika bola itu dimainkan mungkin tampanan yang terkena kepada Faisal Halim terus ke arah pintu gol pasukan JDT. Jadi Syed, game on untuk Terengganu. Ya, sudah tentu. Ini yang dimaukan oleh penyokong-penyokong Terengganu. 2-0 di belakang. Dapatkan 1 semula. Saya rasa pengakhiran perlawanan ini akan lebih rancak. Oh, satu lagi antara yang berbahaya. Muncul saja Radi. Peluang untuk Mamadou Soumaré. Pintu gol sudah terbuka luas. Radi Azli. Peluang untuk Paksa. Tidak sekadar memerlukan nasib untuk menjadikan gol seperti itu. Anda juga memerlukan kualiti, dan kualiti itu ada pada Baxen da Silva. Walaupun pada awalnya kita melihat, kita menyatakan kemungkinan kebangkitan yang mahu dipamerkan oleh Terengganu dengan jaringan baru sebentar tadi, dan sebaliknya berlaku. Pemusnah, sentuhan pemusnah dari Baxen. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang betul-betul meletakkan bola itu di belakang, tetapi Radi Azli saya rasa beliau tidak perlu untuk keluar, walaupun ada pemain-pemain cuba memberikan tekanan ke atas Soumaré dan juga Baxen, dan pada saya di sinilah titik permulaan yang memberikan JDT menjadikan gol, tetapi Radi Azli cuba untuk menangkap bola itu. Muncullah sentuhan terakhir yang dilakukan oleh Soumaré sebentar tadi, dan saya rasa satu jaringan yang begitu mudah ataupun tenang dilakukan oleh Baxen bila melakukan chipping. Dan saya rasa sebelum beliau menjadikan gol sebentar tadi, saya ingat beliau terus melakukan rembatan. Adakah ini pengakhirannya? Adakah ini yang akan merumuskan final pada malam ini? Ya, saya rasa dah tak cukup masa dah untuk Terengganu melakukan satu kebangkitan. Jadi tiupan whistle penamat dari Nazmi Nasaruddin menamatkan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan keputusan masa penuh. Terengganu 1, Johor Darul Takzim 3. Jadi julangan dari Johor Darul Takzim, juara Piala AFF Malaysia 2022, edisi ke-32, penantian yang ditamatkan dengan kemenangan mutlak 3-1 ke atas Terengganu.
Kerajaan yang diteruskan dengan prestasi semasa mereka. Jelas sekali mereka berada di dalam satu level yang berbeza. Kerajaan yang akan diraikan bersama-sama dengan penyokong setia mereka yang belum lagi berganjak dari tempat duduk di Stadium Nasional ini. Dengan Liga Super juga seperti berada di dalam tangan mereka. Dan kejuaraan pertama sudah pun dinoktahkan oleh Joe Darul Ta'zim.